Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat dan selamat petang diucapkan kepada anda pendidik dan juga pelayar YouTube pensyarah cemerlang IPG KIK. Kita bertemu lagi di slot terakhir ini yang akan merumuskan sesi webinar amalan penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan juga pensyarah cemerlang anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan juga Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia lagi menyaksikan slot terakhir ini dalam webinar sepanjang hari ini. Saya Nuraini binti Abdul Rahim, moderator anda sekali lagi akan bersama-sama dalam siaran secara langsung yang disiarkan di pelantar YouTube Pensyarah Cemerlang IPG KIK. Para penonton yang dihormati, di ruang studio maya kita pada petang ini bersama-sama saya sekali lagi diperkenalkan jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Ahmad Mustaqim Khairuddin dari SK Bandar Temeloh Pahang yang juga alumni Ilmu Khas Cik Ahmad Mustaqim Cikgu Ahmad Mustaqim daripada awal pagi tadi bersama-sama dengan kita dan saya lihat daripada ruangan chatting tadi ada yang bertanya, Cikgu Ahmad Mustaqim ni bidang apa dalam pendidikan khas? Saya dalam bidang pendidikan khas, masalah pendengaran. Masalah pendengaran. Terima kasih. Yeah. Baik, seterusnya silakan saya perkenalkan Yang Berusaha Puan Azlina Ahmad, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas selaku pengurusi jawatankuasa program webinar Amalan Penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan juga pensyarah cemerlang peringkat kebangsaan 2021. Assalamualaikum Puan Azlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Nora. Sempat Puan Azlina tadi mengikuti slot-slot perkongsian kaedah dan juga teknik pada pagi tadi? Ya, saya sempat melihat 3 pensyarah cemerlang Melaka, Dr. Afandi, and then guru cemerlang Negeri Sembilan dan juga seorang lagi yang teknik jari itu. Sangat interesting. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Azlina. Baiklah hadirin yang dihormati, ditampilkan kini tetamu yang juga merupakan panel khas kita pada petang ini. Ingin saya perkenalkan beliau ialah Yang Berusaha Dr. Rosli Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum Yang Berusaha Dr. Rosli. Waalaikumsalam Puan Nuraini. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Ya, Doktor ni bersiaran dari pejabat ataupun dari rumah Doktor? Mula-mula tadi di pejabat tapi bila line tak begitu baik kan, terpaksa buat keputusan segera baliklah ke rumah. Ni dekat rumah lah ni. Ya, betul. Baiklah, begitulah keadaannya Doktor. Dalam keadaan kita PKP ini di mana-mana lokasi yang ada akses internet yang cepat, biasanya kita akan berada di situ. Baiklah, alhamdulillah Dr. Rosli dapat bersama-sama kita untuk sesi rumusan untuk kita merumuskan keseluruhan program kita pada petang ini sekaligus untuk merasmikan program webinar Amalan Penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan juga pensyarah cemerlang peringkat kebangsaan 2021. Dan untuk makluman para penonton yang baru saja menyaksikan webinar ini, program ini telah pun berlangsung sebanyak 2 siri dan jangan bimbang jika anda telah pun terlepas menonton kaedah ataupun teknik yang telah pun dikongsikan. Para penonton boleh sahaja melayari YouTube pensyarah cemerlang IPG KIK. Baiklah, Yang Berusaha Doktor, sebelum kita berganjak kepada segmen perasmian penutupan, kita ingin berbicara dahulu untuk kita merumuskan program webinar kita ini bagi kedua-dua siri. Baik, soalan saya yang pertama kepada Yang Berusaha Dr. Rosli. Doktor, setelah 2 siri kita menganjurkan webinar Amalan Penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan juga pensyarah cemerlang ini berjaya dilaksanakan, boleh Doktor memberikan rumusan keseluruhan tentang pengisian slot dan manfaatnya kepada para pendidik? Silakan Doktor. Ya, terima kasih Nuraini, Yang Berusaha Puan Azlina Ahmad, Timbalan Pengarah
IPG Campus MOHAS, Cik Mustaqim dan pensyarah-pensyarah serta guru-guru pelatih dan juga guru-guru cemerlang yang turut sama menyertai webinar pada kali ini. Pertama saya rasa begitu teruja juga, gembira kerana disebabkan pelibatan Majlis Guru Cemerlang Malaysia yang pada 2-3 tahun atau yang lepas sebelum saya ke IPDM ini, saya berada di BPG dan pada masa itu juga BPG merupakan penyeras kepada Majlis Guru Cemerlang. Dan bila saya lihat nama senarai nama-nama yang terlibat di dalam sebagai panel pembentang pada hari ini seperti Cik Batia, seperti Nizam dan juga ramai lagi lah guru cemerlang yang memang terlibat secara langsung saya dengan beberapa pihak guru cemerlang dalam menjayakan program-program guru cemerlang. Dan saya rasa pensyarah cemerlang juga banyak yang saya kenal di sini, Cik Dr. Syahril. Saya rasa satu program yang amat baik dan menggabungkan kedua-dua pihak ini, maksudnya Majlis Guru Cemerlang Malaysia dan juga pensyarah cemerlang, di mana mereka ini merupakan dianggap sebagai pakar lah, pakar dari segi penyampaian teknik dan sebagainya. Kalau saya beri contoh lah, contoh ni satu je tapi sebenarnya ramai lagi, macam Cikgu Nizam misalnya daripada Negeri Sembilan, tidak lokek lah dengan ilmunya, dengan pelbagai tekniknya yang ditunjukkan. Kita pun rasa begitu teruja juga untuk menyaksikan, melihat idea-idea baru yang ada. Dan sebelum ini saya rasa di dalam pada 10 Jun apabila IPGK MOHAS ini menjayakan juga program yang sama bagi siri 1, saya tengok juga ada Puan Mazina situ. Betul. Kan betul Nani merupakan yang di-Ketua Majlis Guru Cemerlang Kelantan. Betul. Jadi kami semua sebenarnya telah terlibat di dalam satu program yang besar juga dalam seminar guru cemerlang yang diadakan di Kota Baru sebelum COVID, masa COVID juga, tetapi masa itu ada pelepasan sikit. Jadi masa tu kita buat dan banyaklah ilmu teknik PDP dan sebagainya. Jadi pada masa ini saya dapati bahawa inisiatif yang dilaksanakan oleh IPGK MOHAS ini begitu baik sekali, walaupun dia melibatkan 8 panel saja bagi setiap sesi. Saya rasa banyak memberi manfaat kepada guru-guru pelatih dan juga pensyarah dalam kita mencari satu idea-idea yang baru. Mungkin pada masa akan datang nanti kita boleh teroka lagi dengan melibatkan guru cemerlang di sekolah rendah juga. Di sekolah rendah pun ada guru cemerlang di G44. Dan mereka ni mungkin berada di luar kawasan sikit, maksudnya di kawasan pedalaman dan sebagainya. Kita boleh melihat juga macam mana pelaksanaan PDPR itu dapat dilaksanakan di kawasan-kawasan di luar bandar. Saya ambil contoh satulah, Cikgu Isyamuddin, dia dah arwah dah sebenarnya. Baru lagi apabila kita buat webinar, kita nak lihat macam mana PDPR itu berlaku di sekolah orang asli di Cameron Highland. Jadi mereka, cikgu ni menghantar satu set modul-modul ke sekolah, kemudian ibu bapa yang daripada jauh datang ambil ke sekolah, ambil bahan tu, kemudian letak balik di sekolah, cikgu tu datang ambil untuk menanda. Itu satu saya rasa satu pengalaman yang perlu kita ada di kalangan guru-guru pelatih kita, sebab kita melahirkan guru-guru bagi sekolah rendah yang kemungkinan besar yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah di luar bandar ini. Jadi teknik dan kaedah PDPR ini harus juga kita lihat di kawasan yang tidak ada internet misalnya, tidak mendapat kemudahan teknologi. Jadi saya rasa saya dapat rumuskan daripada kedua-dua siri ini, pada satu pada 10 Jun dan satu lagi pada hari ini,
perkongsian antara guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang itu memang memberi manfaat. Saya sempat saja tengok pada awal tadi apabila Cikgu Bahtiar, tak silap saya, dia bentang tentang sejarah. Dapatlah tengok mungkin wajahnya sikit berubah lah. Berubah. Tetapi dari segi tekniknya, dari segi kaedahnya memang saya akuilah mereka mempunyai kepakaran dalam bidang itu, dan saya harap program ini boleh diteruskan pada masa akan datang. Itulah Puan Nuraini. Ya, insya-Allah Doktor, jika usul ataupun cadangan yang Dr. Rosli tadi nyatakan supaya webinar ini berfokus kepada guru-guru di pedalaman misalnya, itu dalam pemerhatian kami jugalah dalam perbincangan kami bersama dengan guru cemerlang Malaysia, dan kita sedang merangka lagi. InsyaAllah kerjasama ini akan berterusan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Baik, saya beralih kepada Puan Nazlina Puan Nazlina, mungkin di IPG KIK sendiri bagaimana senario PDPR itu dilaksanakan dan apakah kaedah pemantauan yang dijalankan? Silakan Puan Nazlina. Terima kasih Puan Nora. Di IPG, IPG Kampus Ilmu Khas khususnya PDPR berlangsung sejak fasa pertama PKP dahulu tahun 2020 bulan Mac. Jadi peringkat awal ni kebanyakan pensyarah menggunakan pelbagai medium komunikasi dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada peringkat itu, as Puan Nora sebut pagi tadi, kita semua mencuba sedaya upaya lagipun pelajar-pelajar IPG kita IPG siswa guru di IPG kita ni, mereka dari pelbagai lokasi di merata negara. Jadi ada kalanya menghadapi masalah internet, itu tidak dapat kita nafikan. Namun demikian, para pensyarah menggunakan aplikasi-aplikasi sokongan seperti WhatsApp, email, Telegram, Messenger, malahan Facebook, YouTube, demi memudahkan pelaksanaan PDPR pada masa itu. Sekarang dah setahun lebih, dah masuk setahun setengah, di mana pensyarah dan juga guru, siswa guru kita semakin mahir dalam mengurus kelas secara dalam talian, termasuklah PDPR ini. Pihak kampus melaksanakan latihan, merancang latihan untuk meningkatkan kemahiran ICT pensyarah, misalnya melalui bengkel, kursus, taklimat di peringkat dalaman ini, seperti bengkel pembangunan Google Sites, mengadakan bengkel pemeriksaan kertas jawapan secara digital, kemudian kursus video, rakaman video PDP dan sebagainya. Selain itu, inisiatif sendiri pensyarah-pensyarah IPG Campus dalam meningkatkan kemahiran pelaksanaan dan penyampaian PDPR ini, mereka turut mengikuti kursus secara online yang memang banyak sekarang ini. Ada yang membentuk berbayar dan juga ada dalam secara percuma saja, Puan Nora, bergantung pada masa yang kita ada untuk kita ikuti kursus ini. Berbalik kepada soalan tentang pemantauan tadi, di IPG Campus pemantauan PDPR ini melalui laporan harian yang disediakan secara Google Form. Namun demikian, pemantauan menyeluruh oleh ketua-ketua jabatan akademik kepada semua pensyarah juga dibuat melalui Google Classroom pada bila-bila masa. Sudah semestinya kita sebagai pemberi pendidikan tinggi akur dengan prosedur MS-ISO 21001 EOMS yang kita laksanakan pada masa ini. Sehubungan itu, ia menjadi satu rutin dalam pelaksanaan audit dalaman di peringkat IPG yang dilaksanakan secara 2 kali setahun bagi memastikan juga proses pelaksanaan PDPR dan lain-lain berjalan seperti mana yang dirancang. Terima kasih Puan Nora. Itu saja buat terima kasih Puan Zina. Jadi bila kita melihat kepada senario di ilmu khas itu, memang banyak sangat kita
ditawarkan untuk mengikuti latihan khusus pendek 1 jam, 2 jam ya, semata-mata untuk meningkatkan kompetensi kita dalam khususnya dalam nak melaksanakan PDPR yang berkaitan dengan ICT tu supaya pelaksanaan PDPR kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Puan Zrina. Baik, saya beralih kepada Yang Bersama Dr. Rosli ya. Dr. Rosli, IPG tu berperanan ya melatih bakal guru dan juga melatih guru-guru dalam perkhidmatan melalui program pembangunan profesionalisme berterusan ataupun CPD. Jadi bagaimana IPG memperkasa latihan-latihan yang boleh membantu para pendidik dalam melaksanakan penyampaian PDPR. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Puan Raini ya. Jadi kalau kita kata untuk memperkasakan latihan itu, kita perlu melihat kepada kurikulumnya. Kita kena lihat kepada persekitaran ataupun situasi semasanya. Kemudian kita perlu juga lihat kepada penyampainya yang baiklah. Tadi kita dah cakap banyak guru cemerlang. Itu dari segi jawatan sebenarnya ramai lagi pensyarah cemerlang, guru cemerlang, cuma dia tidak menduduki sebagai pensyarah ataupun guru cemerlang. Mereka ni memang kita boleh gunakan. Jadi balik kepada yang saya sebutkan tadi bahawa tentang kurikulum, kurikulum kita ni mestilah tidak dinamik, tidak bersifat statik. Jadi dari segi sebenarnya di peringkat IPGM sebelum adanya pandemik COVID-19 lagi, dalam kurikulum kita memang sudah ada pun berkaitan dengan digital, berkaitan dengan teknologi maklumat. Maksudnya kita dah menyediakan guru bakal guru kita dengan maklumat tentang berkaitan dengan TMK dan sebagainya. Jadi apabila saja timbulnya masalah pandemik ini, kita tidak banyak menghadapi masalah dan setiap kursus yang diadakan dalam kurikulum tu pun merentas kurikulum. Cuma dari apabila kita terpaksa mengubah sedikit kurikulum itu berdasarkan pada PDPR, iaitu kurikulum yang dia satu pendekatan bagaimana untuk menyampaikan PEDP di rumah. Jadi elemen itu kita akan masukkan. Kita akan masukkan dalam kurikulum di IPG. Tetapi sedikit masa sebab kurikulum itu perlu mendapatkan kelulusan daripada Senate IPGM. Itu sajalah elemen-elemen itu perlu kita masukkan. Jadi pada saya kurikulum itu amat penting. Kita perlu melihat dan saya rasa IPGM sudah pun bersiap siagalah dengan keadaan itu. Walau apa pun masa akan datang nanti katakan kita dah post COVID, dah selesai COVID, mungkin juga secara hybrid itu akan kita laksanakan seperti yang disebut oleh Dr. Rektor pada pagi tadi dalam majlis perasmiannya. Dia ada sebut lepas COVID tadi mungkin pelajar-pelajar kita ataupun pelatih kita, siswa pendidik ini akan berterusan secara hybrid. Ada yang face to face, ada yang terpaksa menggunakan teknologi dan berbagai pendekatan yang boleh kita gunakan dalam membina sasiah ataupun membina kecemerlangan guru itu sendiri. Terima kasih. Tadi doktor menyatakan bahawa kurikulum kita memang dah siap siaga lah. Kalau ada perubahan-perubahan yang berlaku, kita dah bersedia untuk menambah nilai yang kurikulum itu bersifat agile lah jadi kalau ada perubahan kita memang dah ada. Baik, kalau saya beralih kepada CPD untuk guru-guru dalam perkhidmatan bila berlakunya pandemik ini mungkin ada perubahan sedikit dari segi latihan CPD itu sendiri. Memang kita ada itu satu yang mencabar Puan Rani mencabar tu disebabkan baru-baru ni kita pun faham apabila Yang Berhormat Menteri Pendidikan Kanan bercakap membuat satu pengumuman yang agak besar apabila kita terlibat dengan pengambilan guru secara besar-besaran lebih kurang 18,700 lebih guru itu. Dan kita sebagai pembekal latihan perlu juga bersiap siaga dengan latihan-latihan yang berkaitan CPD itu. Dan CPD itu pula
mesti juga menekankan kepada elemen PDPR, penggunaan dia. Itu mesti kita laksanakan. Jadi pada masa sekarang IPGM memang sedang melihat semula, menyemak semula kurikulum kita, termasuk bukan kurikulum yang kita tawarkan dalam program sedia ada, tetapi juga CPD itu. Di samping tu kita pun kalau kita buka saja YouTube, kita dapat lihat banyak webinar yang kita telah laksanakan, dan webinar itu bermacam-macam kaedah daripada berbagai mata pelajaran. Dia menggunakan elemen-elemen yang boleh dilatih sama ada. Jadi CPD itu boleh disampaikan secara dalam talian ataupun mungkin ada peluang pada masa depan mungkin secara face to face, secara bersemuka. Jadi modul-modul CPD itu memang sentiasa dikemaskinikan di peringkat IPGM, Dr. Puan Noraini. Ya, memang benar doktor. Kita lihat dekat luar sana bila kita buka laman-laman sosial ada macam-macam tawaran khusus-khusus yang selama ini kita susah nak dapat Tapi sekarang dengan dunia yang terbuka ini, hari-hari kita boleh dapat menambah pengetahuan asalkan kita berusaha asalkan kita berminat untuk mengikuti kursus-kursus untuk meningkatkan pengetahuan dan melancarkanlah kompetensi kita ni, nak meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Baik, saya beralih kepada Puan Azlina Puan Azlina, selepas kita membantu pendidik yang berkaitan dengan PDPR kali ini apa lagi agaknya Puan Azlina, apa perancangan lain yang boleh kita bantu para pendidik di luar sana, mungkin pendidikan inklusif yang mungkin bersesuaian dengan kebitaraan IPG Ilmu Khas itu sendiri. Sila Puan Azlina. Terima kasih Puan Nora. Atas soalan tersebut izinkan saya nak zoom in sikit kepada IPG Kampus Ilmu Khas, yang mana IPG Kampus Ilmu Khas mempunyai hala tuju untuk menjadi pusat pendidikan inklusif Jadi hasrat IPG Kampus Ilmu Khas untuk menjadi pusat pendidikan inklusif ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada dan kesedaran kepada hak pelajar-pelajar OKU untuk belajar, dan mereka juga berhak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sebagaimana yang pelajar-pelajar yang ada di IPG kampus kita pelajar berkeperluan khas, dan hak mereka juga untuk melalui kehidupan di kampus dengan segala kemudahan khusus untuk pelajar-pelajar ini. Jadi hal ini adalah selari dengan dalam perancangan strategik yang dibina oleh IPG Kampus Ilmu Khas, di mana hala tujunya kita sebagai pusat pendidikan inklusif insya-Allah menjelang tahun 2025. Namun demikian, siswa guru kita yang dalam aliran perdana juga, mereka akan diberi nilai tambah melalui pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa isyarat, tulisan braille, orientasi dan mobiliti bagi OKU, masalah penglihatan dan sebagainya. Dalam konteks perancangan lain yang kita akan laksanakan, saya berpandangan bahawa selepas ini ada lagi kerjasama dengan mana-mana rakan strategik NGO, guru-guru pendidikan khas, guru-guru cemerlang pendidikan khas, pensyarah-pensyarah cemerlang dalam pendidikan khas juga akan bekerjasama dalam pelbagai inisiatif untuk misalnya menghasilkan modul pengajaran, pembelajaran online untuk murid berkeperluan khas. Jadi latihan-latihan lain juga, misalnya tadi sebagaimana Dr. Rosli sebut dalam CPD, jadi itu boleh diusahakan. Tidak mustahil juga Puan Nora untuk kita menyediakan satu platform seperti forum ataupun bicara khusus bagi pendidikan inklusif ini kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas. Oleh demikian, kita wajar untuk santuni perkara ini agar mereka juga dapat menyuarakan masalah pembelajaran anak-anak berkeperluan khas ini kepada pakar rujuk yang tepat, iaitu
guru dan pensyarah cemerlang pendidikan khas. InsyaAllah kita akan dapat melaksanakannya pada masa hadapan Puan Nora. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Puan Zina. Jadi kita melihat tadi perspektif yang hasrat Dr. Rosli ialah untuk kita membantu rakan-rakan guru kita yang berada di luar bandar ya, yang sukar mendapat akses internet misalnya. Kemudian daripada perspektif Puan Azlina pula, kita akan menyantuni pula menghala kepada pendidikan inklusif, satu lagi perkara yang sangat menarik juga. Jadi sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh bekerjasama lagi, insya-Allah bersama dengan Majlis Guru Cemerlang Malaysia selepas inilah ya, insya-Allah. Baiklah, terima kasih Puan Azlina. Hadirin yang dihormati, majlis kini mempersilakan Yang Berhormat Dr. Rosli, Dr. Rosli Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan majlis perasmian penutupan webinar amalan penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang Peringkat Kebangsaan 2021. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Puan Nora, Puan Noraini ya, Noraini sama ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk sesi rumusan dalam program webinar amalan penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus MOHAS, IPGM dan juga Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Saya pasti kita telah melaksanakan dua siri webinar amalan penyampaian PDPR oleh Guru Cemerlang dan juga Pensyarah Cemerlang yang bergabung kepakaran dan pengalamannya untuk berkongsi amalan penyampaian PDPR kepada para pendidik. Saya percaya gabungan ini memberi input yang terbaik dalam melaksanakan PDPR kepada para pendidik dalam menjayakan satu dasar kerajaan dalam situasi kita yang mencabar ini. Jadi penonton yang dihormati, IPG sangat komited dalam mendukung serta merealisasikan dasar dan perancangan KPM. Dalam konteks ini, IPG turut berperanan menggembeling usaha dan tenaga dalam membantu serta memantapkan kualiti penyampaian PDP guru. Seluruh IPG sentiasa cakna dengan permasalahan dan keperluan latihan guru-guru di sekitar. Banyak program yang telah dijayakan untuk meningkatkan kemahiran pedagogi khususnya dan lain-lain juga seperti pengendalian kelas, mengaplikasikan TMK, menangani stres dan pelbagai lagi yang bersesuaian dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Dan pada hari ini program webinar amalan penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang adalah antara komitmen IPG bersama-sama Majlis Guru Cemerlang Malaysia dalam menyebarkan panduan yang berguna dan memperkasakan penyampaian guru melalui PDPR ini. Ini adalah alternatif kepada para guru untuk memantapkan kompetensi dalam penyampaian dan pengendalian kelas secara dalam talian atau di luar talian sekaligus meningkatkan kualiti pelaksanaan PDPR di negara kita. Malah bagi siswa guru di IPG, platform ini boleh dijadikan rujukan kepada anda yang bakal menjalani praktikum di sekolah dan seterusnya apabila ditempatkan di sekolah kelak sebagai seorang guru. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam menjayakan PDPR ini ada banyak cabarannya. Namun saya percaya setiap guru mempunyai jiwa dan semangat kental dalam menepani sebarang cabaran. Saya sendiri melihat usaha para guru berkongsi bahan pembelajaran, memberi panduan berkaitan pengurusan, malah ada yang lebih kreatif, mencipta watak dengan berpakaian tradisional seperti superhero. Ini cikgu yang di Tawau dulu. Kita lihat macam-macam usaha telah dilakukan oleh guru bagi memastikan PDPR itu sentiasa menarik minat murid-murid kita dan mungkin kita dah terlalu lama dengan situasi berhadapan dengan komputer, dengan laptop dan sebagainya. Inilah satu kaedah yang menarik yang sudah tentu interaksi kelas pada waktu tersebut menjadi lebih bermakna kepada murid.
Penonton yang saya hormati, selain menganjurkan program seperti webinar ini, saya mengharapkan akan lebih banyak program susulan yang dilaksanakan oleh pensyarah cemerlang IPG dan juga guru cemerlang. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya berharap bahawa webinar ni dapat mencakupi pengalaman guru-guru kita di kawasan pedalaman, di luar bandar, supaya itu juga adalah elemen dalam PDPR ini. Kita berharap itu dapat dilaksanakan oleh IPDK Hemuhas ini. Jadi pada kesempatan ini saya lagi ingin mengucapkan kepada IPDK Hemuhas, Majlis Guru Besar, ramai guru-guru yang saya kenal ramai di antara yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia ini, dan juga begitu juga dengan pensyarah cemerlang Dr. Syahril misalnya, yang tidak ada di dalam jadi panel ni pun ramai juga saya kenal, seperti Dr. Hadi, Dr. Razak di Pulau Pinang. Saya harap kerjasama yang proaktif antara kedua-dua entiti ini dapat membantu para guru dalam meningkatkan kualiti dan kompetensi guru itu sendiri. Akhir kata, saya mengharapkan para pendidik di luar yang menonton sama program ini konsisten dalam menyampaikan PDPR secara terancang dan lebih berinovatif. Pendidik yang baik boleh menyesuaikan keadaan dengan sebarang perubahan dan cabaran yang dihadapi. InsyaAllah setiap usaha kita akan dimanfaatkan oleh anak didik kita dalam kehidupan mereka. Oleh itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penutupan webinar amalan penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang peringkat kebangsaan 2021. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Rosli Yaakob atas ucapan dan juga perasmian sebentar tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Azlina dan juga Cikgu Mustaqim yang setia daripada webinar pertama alumni kita ni yang setia berbakti kepada kampus berbudi. Penonton yang dihormati, kita telah pun selesai menyelesaikan semua perkongsian amalan penyampaian PDPR. Jadi bagi pihak penganjur, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda, kepada semua penonton yang menyaksikan siri webinar yang pertama dan juga yang kedua ini. InsyaAllah jika ada ruang dan waktu, pensyarah cemerlang dan juga guru cemerlang akan bergabung sekali lagi untuk membantu para pendidik dan kita akan memfokuskan kepada amalan penyampaian yang kurang menggunakan teknologi dan memfokuskan kepada guru-guru khususnya di luar bandar, insya-Allah. Sekali lagi mohon warga pendidik untuk mengisi link kehadiran supaya kita dapat jumlah jam berkhusus pada hari ini, insya-Allah. Dan bagi pihak penganjur juga saya ingin memohon maaf andai ada terkasar bahasa, terkilaf tingkah laku sepanjang bersiarannya kedua-dua siri webinar ini. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.